Episiotomi dibuat semasa proses kelahiran bayi. Tujuan doktor lakukan adalah untuk memastikan bahawa tiada kecederaan yang parah berlaku kepada otot vagina dan juga perineum. Kenapa episiotomi perlu dibuat? Selalunya disebabkan oleh bukaan vagina semasa proses kelahiran sempit dan juga otot-otot perineum tidak rehat, tidak rileks. Sebab tu ada setengah orang kadang-kadang bila dia melahirkan, kita perlu buat episiotomi. Ada juga yang tidak perlu dibuat episiotomi. Untuk kelahiran yang pertama, kebanyakannya perlu dibuat episiotomi disebabkan oleh otot vagina dan juga perineum dia terlalu kuat lagi masa tu. Walau macam mana pun, saya ada mempunyai pengalaman yang mana pesakit-pesakit saya melahirkan anak yang pertama, walaupun kandungannya agak besar, saya tidak perlu melakukan episiotomi pada dia. Apa yang dia lakukan selalunya adalah dia buat senaman perineal massage. Disebabkan oleh itu, otot perineum dia dan otot vaginanya boleh kembang dan relax semasa proses kelahiran. Walau bagaimanapun, jika otot vagina dan juga otot perineum terlalu keras semasa proses kelahiran, ada masalah semasa ibu hendak pushing bayi tersebut jika doktor tidak bantu dengan potongan yang bersih, yang clean, yang neat pada kulit dan juga pada otot vagina dan juga perineum. Jika kita tak lakukan sebegitu, ada kemungkinan boleh berlaku kecederaan yang teruk otot vagina di beberapa tempat, dan yang kita paling takuti jika berlaku third degree perineal tear ataupun fourth degree yang lebih teruk. So, apakah third degree dengan fourth degree perineal tear? Third degree selalunya dia berkaitan dengan koyakan kepada sphincter anus ataupun satu otot yang penting untuk membantu kita boleh menahan kentut ataupun pembuangan air besar. Jika ianya terkoyak ataupun cedera, ada kemungkinan jika tidak dirawat dengan yang sebenarnya, pesakit akan mengalami chronic problem yang mana dia tidak boleh menahan kentut dan tidak boleh menahan daripada pembuangan air besar. Fourth degree tear pula melibatkan kecederaan kepada rektum. Jika kecederaan pada rektum tidak dirawat dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya, dan ini boleh menyebabkan masalah fistula ataupun berlakunya saluran yang baru yang bercantum antara rektum dan juga vagina. Jika fistula terbentuk, pesakit akan mengalami masalah yang kronik, yang mana najis ataupun air najis boleh masuk ke vagina juga, dan ini boleh menyebabkan jangkitan kepada vagina dan juga memberikan satu masalah yang boleh mengganggu kehidupan hubungan suami dan isteri. Rawatan kepada third degree dan fourth degree tear perlu dibuat oleh di Dewan Bedah, oleh doktor bedah bersama-sama dengan pakar obstetrik, supaya kami dapat melakukan repair yang baik kepada sphincter anus dan juga jika fourth degree tear kepada rektum yang berlaku masalah kekoyakan. Ada juga yang mengatakan bahawa doktor sengaja untuk melakukan episiotomi. Itu adalah tidak benar. Jika boleh, doktor juga tidak mahu melakukan episiotomi. Lebih mudah kerja doktor jika pesakit dapat melahirkan dengan baik tanpa ada banyak koyokan kepada perineum. Tetapi jika doktor tak lakukan episiotomi, jika otot perineum itu tidak rehat ataupun tidak relax semasa proses kelahiran, lebih banyak kerja yang perlu dibuat untuk kami buat jahitan kepada otot-otot perineum yang koyak. Dari segi bentukan otot vagina, sebenarnya jika adanya koyakan-koyakan yang terbentuk, jika tidak dirawat ataupun tidak jahit dengan sebaiknya, boleh berlaku masalah scarring kepada vagina. Kadang-kadang ada timbulnya vaginal band. Ini boleh menyebabkan kesakitan jika pesakit ingin melakukan hubungan seks selepas kelahiran. Penjagaan episiotomi sangat mudah sebenarnya. Yang penting adalah pastikan bahawa luka episiotomi itu dibersihkan lebih kerap dengan air paip biasa pun boleh, dan juga kurangkan daripada berlakunya contamination daripada najis. Jadi semasa kita buang air besar selepas kelahiran, kita pastikan bahawa tiada berlaku contamination najis kepada luka tersebut. Dan juga tangan kita perlu jaga supaya bila kita pegang bahagian tubuh, jangan sesekali lagi pegang ataupun sentuh di bahagian luka tersebut. Dan luka kena selalu kering. Bila selepas kita pergi bilik air, kencing ataupun buang air besar, kita bersihkan ataupun keringkan luka perineum kita dengan tuala yang bersih. Jangan guna tisu.
sebab tisu boleh menyebabkan lekatan kepada luka tersebut juga. Dan kebanyakan luka yang dibuat sebegini selalunya akan baik dalam jangka masa 1 minggu ke 2 minggu bergantung kepada kecepatan proses wound healing kepada seseorang. Pada peringkat awal yang mana darah nifas masih banyak, kita juga perlu selalu menggantikan sanitary pad supaya tiada berlaku tumpukan darah yang sentiasa tersentuh dengan luka menyebabkan luka tidak kering dan juga lembab. Jika episiotomi itu didapati rekah ataupun terbuka, perlu datang untuk berjumpa balik semula dengan doktor yang merawat untuk kita pastikan sama ada kita perlu jahit semula ataupun tidak perlu. Tak semua, kebanyakannya episiotomi perlu dijahit semula. Selalunya kita boleh hanya berikan beberapa rawatan atau perubatan dengan teknik sabuan menyebabkan healing proses lebih cepat tanpa perlu dijahit semula.